Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang keempat ini, iaitu pilih atur dan gabungan. Dan dalam siri pembelajaran kali ini meh, kita akan mempelajari tentang 4.2 iaitu gabungan. Okey meh? Okey cikgu. Okey meh, kita mulakan pembelajaran kita meh tentang gabungan ni dengan melihat pengenalan konsep gabungan ni. Okey meh, di sini meh ada satu persoalan yang perlu kita jawab. Soalannya ialah ada berapa cara untuk memilih dua objek daripada tiga objek yang berbeza. Okey, di sini meh kita menggunakan tiga contoh objek, iaitu kubus, sfera dan juga silinder. Okey, kemudian meh apa yang perlu kita buat ialah kita nak pilih mana-mana dua objek. Untuk mudah kita membuat bayangan di sini meh, kita sediakan sebiji mangkuk di sini. Okey meh, bila kita pilih dua objek daripada tiga objek ini meh, pilihan pertama yang cikgu boleh pilih ialah kubus dan silinder. Okey, ini satu pilihan lah. Selain daripada itu meh, cikgu boleh pilih silinder dan sfera. Okey, apa meh selain daripada itu? Cikgu, kita boleh juga pilih kubus dengan sfera cikgu. Yes, okey. Ada lagi tak meh? Tak ada lah cikgu, ini je yang ada. Betul meh, betul. Okey, daripada sini meh, apa yang dapat kita lihat ialah kita ada tiga cara pilihan. Nampak? Okey cikgu, okey. Jadi maknanya meh di sini ada berapa cara untuk memilih dua objek daripada tiga objek yang berbeza? Jawapannya ada tiga cara pilihan. Ambil faham? Faham cikgu. Okey. Jadi meh di sini dapat kita perhatikan bahawa pemilihan yang dibuat ini meh tanpa mengambil kira susunan. Betul tak? Maksud cikgu? Maksudnya macam ni lah meh. Cikgu ambil dua objek ini sebarangan. Mana-mana dua objek cikgu masukkan dalam mangkuk ni. Tak perlu kita ambil kira tentang susunan dia. Okey cikgu, okey. Faham. Jadi meh, pemilihan yang dibuat tanpa mengambil kira susunan ni meh dikenali sebagai gabungan. Oh, ni gabungan cikgu Cikgu, dia tak sama cikgu dengan pilih atur. Tak samalah meh. Tajuk pun pilih atur dan gabungan meh. Tak samalah maksud dia. Kan? Betul juga cikgu tapi cikgu, apa beza dengan pilih atur cikgu? Nampak macam lebih kurang sama aje. Yang itu kita nak belajar meh. Lepas ni kita akan tengok apa beza antara gabungan dan pilih atur ni. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey meh, kita tengok apa dia perbezaan antara pilih atur dan gabungan Okey, pilih atur ialah proses pemilihan objek yang mempertimbangkan susunan dan urutannya. Manakala gabungan ialah proses pemilihan objek tanpa mempertimbangkan susunan dan urutannya. Jadi di sini jelas meh menunjukkan bahawa beza antara pilih atur dan gabungan ialah dari segi sama ada dia menyusun objek itu ataupun tidak. Sekiranya kita menyusun objek, dia adalah pilih atur. Kalau kita tidak susun objek itu, kita hanya pilih saja, ia adalah suatu gabungan. Boleh meh? Cikgu, boleh cikgu tunjukkan contoh tak cikgu? Boleh meh, boleh. Okey, tengok Okey meh, dalam slide ni kita tengok beberapa contoh pilih atur. Okey, yang meh tengok di sini. Yang pertama apabila kita memilih kata kunci ataupun password. Jadi kata kunci password ni selalunya kita gunakan untuk kita buka handphone kita kan meh kan? Ya cikgu, betul. Okey. Katakanlah meh password Ameh untuk buka handphone ni ialah 1234. Okey. Cuba kita tukarkan dua digit yang hujung tu. Jadi kalau kita tukarkan meh, Ameh boleh tak buka handphone tu? Tak boleh lah cikgu. Tak boleh kan? Jadi maksudnya di situ meh, 1234 dengan 1243 adalah dua susunan yang berbeza. Nampak tak? Jadi maksudnya kat situ dia mempertimbangkan susunan. Jadi oleh itu memilih kata kunci ataupun password ini dia merupakan suatu pilih atur kerana dia mempertimbangkan susunan. Boleh faham Faham cikgu, faham. Cikgu, kalau macam tu cikgu, nombor telefon kita tu sendiri cikgu, dia juga merupakan pilih atur lah cikgu kan? Betul. Cikgu baru nak kata ni contoh yang kedua ialah memilih nombor telefon. Pun sama juga dia merupakan pilih atur Okey, bagus Okey, teruskan contoh yang lain ialah memilih nombor kod.
Kod ni apa? Biasanya kod ni kita jumpa dalam luggage tau meh. Nampak ni. Luggage tu kan, beg besar tu kan. Selalunya kita akan ada kunci kat sini lah. Untuk kita kunci zip ni meh, kita akan setkan dia punya kod kat sini. Meh biasa tengok tak ni? Pernah tengok cikgu. Tahulah apa yang cikgu cakap ni. Tapi saya tak pernah guna cikgu. Oh, ya ke meh? Okey, lepas ni meh boleh gunakan Okey meh, jadi meh bila kita nak kunci beg ni kan, kita kena setkan dengan kod dia lah meh. Nampak tak? Jadi di sini kod ni juga merupakan pilih atur boleh meh? Okey cikgu, boleh. Okey meh, contoh yang seterusnya meh, iaitu memilih nombor 4 digit Okey, di sini meh nombor 4 digit ni ialah nombor ribu contohnya 2538 Okey, di sini meh kalau kita ubah kedudukan 3 dan 8 tu kita ubah kedudukan dia. Okey, apa yang kita dapati sekarang ni, ini sudah menjadi nombor 4 digit yang berbeza iaitu 2583. Nampak tak? Jadi maksudnya di sini meh, dengan mengubah kedudukan ini, dengan arti kata lain, dengan menukar susunan ataupun urutannya, okey, maka terbentuklah dua pemilihan susunan yang berbeza. Itulah meh, dia pilih atur Okey. Selain daripada tu meh, boleh juga kita susun seperti ni. Nampak tak? Semua ini memberikan nombor-nombor 4 digit yang berbeza. Boleh faham Boleh cikgu, boleh. Okey meh, contoh seterusnya ialah memilih susunan bergambar. Okey meh, apa yang cikgu masukkan di sini tengok ambil tengok gambar ni. Okey, ini adalah gambar secara sebaris melibatkan 5 orang Okey, katakanlah Amir berdiri di sini ni Amir ni. Okey. Okey, lepas Amir ambil gambar ni, Amir nak tukar kedudukan pula. Amir nak duduk di sebelah kanan ni pula Okey, pada ketika Amir berpindah tempat ini dan Amir ambil gambar kali kedua, dua gambar yang Amir dapat tu itu adalah dua gambar yang berbeza. Kenapa? Kerana susunannya sudah berubah. Okey, walaupun individu yang ada dalam gambar itu adalah orang-orang yang sama meh. Boleh meh? Oh, macam tu cikgu Macam tu lah meh. Jadi maksudnya memilih susunan bergambar ni merupakan suatu pilih atur. Boleh faham? Okey cikgu, faham. Okey, contoh seterusnya meh ialah memilih pengerusi, naib pengerusi dan setiausaha suatu persatuan. Okey. Jadi apabila kita memilih pengerusi, naib pengerusi dan setiausaha ni meh, cara pemilihannya seperti ini. Mula-mula kita buat undian untuk memilih pengerusi dulu. Maka dapatlah pengerusi. Okey. Kemudian kita akan buat undian kali kedua pula untuk mendapatkan naib pengerusi. Dan kemudian kita akan buat undian lagi untuk mendapatkan jawatan setiausaha. Nampak? Jadi maksudnya pelantikan pengerusi, naib pengerusi dan setiausaha persatuan ini dibuat secara urutan. Meh boleh faham? Okey cikgu, okey. Itulah meh dia yang dikatakan sebagai pilih atur. Okey meh, inilah dia meh beberapa contoh yang dikatakan sebagai pilih atur. Oh cikgu, yang pentingnya pilih atur ni dia mesti melibatkan susunan cikgu kan? Betul ni, betul. Mesti melibatkan susunan dan juga urutan Okey, boleh faham Boleh cikgu, boleh. Okey meh, dalam slide ini kita akan lihat beberapa contoh gabungan Okey, contoh yang pertama iaitu memilih calon untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan. Kita ambil contoh di sini pertandingan bahas Okey meh, untuk menyertai pertandingan bahas ni kan, di sekolah meh dia selalunya akan ada beberapa orang calon pembahas sekolah. Contohnya ada 5 orang calon. Tapi dia tak boleh bawa semua meh. Dia perlukan 3 orang saja. Jadi maksudnya di sini dia kena pilih 3 orang daripada 5 orang calon tu. Nampak tak? Jadi di sini pemilihan yang dibuat itu tidak mempertimbangkan langsung tentang susunan ataupun urutan. Dia boleh pilih mana-mana 3 daripada 5 calon tu. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Itu meh dikatakan sebagai gabungan kerana dia tidak mempertimbangkan susunan ataupun urutan dia. Boleh Okey, seterusnya meh, contoh yang kedua ialah memilih saluran TV. Dan di sini meh, saluran TV di rumah kita kan banyak kan meh kan? Ini di sini contoh di sini ada 9 saluran TV ni. Okey, Amir pilih
tiga saluran yang Amir favourite. Cuba pilih. Amir favourite TV3 ya, TV7 dengan TV9. Okey. Itu pilihan Amir ya. Pilihan orang lain mungkin lain ya. Jadi maksudnya kita boleh pilih 3 daripada 9 tanpa mempertimbangkan susunan dia. Kita tak perlu susun dia. Kita pilih je mana-mana 3. Nampak tak? Itulah gabungan. Okey juga, okey. Okey, contoh seterusnya ialah memilih ahli jawatankuasa persatuan. Okey, dalam memilih ahli jawatankuasa persatuan ni katakanlah persatuan itu memerlukan 5 orang kan. Maka kita boleh pilihlah dalam kalangan ahli tu 5 orang yang akan menjadi jawatankuasa persatuan tu tanpa mengira turutan ataupun susunan. Dia tak macam tadi Tadi kita lihat memilih pengerusi, naib pengerusi dan setiausaha kan. Yang itu perlukan turutan. Tapi ahli jawatankuasa ni tak perlu turutan lah. Kita pilihlah mana-mana 5 orang daripada ahli dia untuk jadi ahli jawatankuasa. Boleh tak? Okey juga, okey. Okey, contoh seterusnya ialah membina segitiga daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Maknanya di sini kalau kita gabungkan mana-mana 3 bucu ni, maka akan terbentuklah segitiga. Contohnya A, B dan C. Jadi segitiga. Ataupun B, C dan E juga membentuk segitiga. Nampak tak? Jadi soal susunan ke urutan semua tidak diperlukan. Kita pilih saja mana-mana 3 bucu tu akan membentuklah segitiga. Boleh Itulah dia gabungan Okey cikgu, okey. Cikgu, boleh tak cikgu kalau Amir katakan beza antara pilih atur dan gabungan ni macam ni cikgu? Kalau kata pilih atur, istilahnya ialah susun. Okey, kalau gabungan, istilahnya ialah pilih. Boleh tak cikgu macam tu? Bagus bagus. Memang itu yang cikgu mahukan jadi maksudnya bila sebut pilih atur, istilah yang paling tepat untuk pilih atur ialah susun, menyusun kan. Manakala gabungan, istilah yang paling tepat ialah memilih. Tak perlu susun, pilih saja mana-mana. Okey betul bagus. Terfikir kamu Itulah cikgu, bila Amir dah faham macam tu beza dia cikgu, yang Amir nampak itulah rumusannya. Bagus Okey kita teruskan Okey cikgu. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita buat satu aktiviti penerokaan untuk apa untuk menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Okey, jadi maksudnya di sini kita nak tengok apa dia formula dia untuk kita menentukan bilangan gabungan tu Baik, di sini kita menggunakan 3 objek yang berbeza Okey, dengan 3 objek yang berbeza ni kita nak susun 2 objek. Tengok istilahnya ialah susun. Bila susun ini maksudnya pilih atur lah kan? Ya cikgu, betul. Okey, jadi kita gunakan rumus pilih atur NPR. Okey, N itu ialah bilangan objek ni iaitu 3, R itu ialah bilangan yang kita nak susun iaitu 2 Oleh itu kita gantikan nilai N dan nilai R dan kita kira dapatlah 6. Jadi maknanya di sini ada 6 susunan 2 objek daripada 3 objek yang berbeza. Itu susunan iaitu pilih atur Okey, kalau kata pilih, kita nak memilih 2 objek tanpa menyusun macam mana kita tengok di peringkat awal tadi, kita ada berapa pilihan? Kita ada 3 pilihan kan? Amin Ali kan? Ya cikgu, okey. Okey daripada sini kita dapat buat satu pemerhatian apa yang dapat kita perhatikan di sini ialah bilangan cara untuk memilih 2 objek iaitu 3 kan. Okey, 3 dia bersamaan dengan 6 bahagi 2. Okey, 6 bahagi 2 ni kita boleh tulis sebagai 6 darab 1/2. Okey, dan 6 ni datangnya daripada mana tahu? 6 ni datangnya daripada 3P2 sama dengan 6. Nampak? Okey, manakala 2 ini bersamaan dengan 2 faktorial. Boleh Boleh juga, boleh. Okey, maka daripada sini secara amnya boleh kita katakan bahawa di sini cikgu tuliskan sebagai NCR. Apa dia NCR?
C itu maksudnya combination daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud gabungan. Okey. N ini adalah bilangan objek, iaitu ada 3 ni. Dan R ini adalah 2 objek yang kita pilih tu. Jadi kita tulis sebagai NCR. Boleh Boleh juga boleh. Okey. Jadi daripada sini kita dapatlah tulis dia sama dengan NPR. Okey. Darab dengan 1 per R factorial. Kita tengok pada pola yang kita dapati di atas ni. Boleh faham setakat tu? Boleh juga boleh. Okey, seterusnya NPR ni kita tahu dia sama dengan N factorial bagi dengan N tolak R factorial. Oleh itu kita boleh tulis macam ni lah. Nampak tak? Okey juga okey. Inilah yang dikenali sebagai rumus gabungan. Beza dengan rumus pilih atur. Amir tengok di sini. Ni NPR, sini NCR. Dan Amir boleh tengoklah perbezaan sikit saja perbezaannya Kalau rumus pilih atur, ujung ini tak ada R factorial kan? Tapi rumus gabungan didarabkan di bawah ni dengan R factorial. Nampak? Rumus dia lebih kurang sama je. Menarik juga tak pernah tengok pun rumus ni. Itulah Okey. Boleh teruskan? Okey berdasarkan kepada penerokaan kita tadi kita dapat buat satu kesimpulan di sini Okey, ini adalah rumus untuk pilih atur NPR dan ini adalah rumus untuk gabungan NCR Okey, di sini kita lihat contoh bilangan cara memilih 3 objek daripada 7 objek yang berbeza. Macam mana kita nak tahu bilangan caranya? Kita gunakan rumus ini kita tulis sebagai 7C3 7 tu ialah keseluruhan objek yang berbeza tu dan 3 adalah bilangan yang kita nak pilih tu. Boleh kan? Boleh ke? Baik, kita gantikan nilai yang berkenaan dalam rumus ini. Okey, dan kita selesaikan. Akhirnya kita dapat 35 cara untuk kita memilih 3 objek daripada 7 objek yang berbeza. Macam mana setakat ni? Okey juga okey. Dapat hafal rumus ni bagus cikgu Betul. Hafal lah. Okey. Tapi kalau Amir nak gunakan cara yang lebih mudah, tak nak gunakan rumus ni pun boleh Amir boleh guna kalkulator. Boleh cikgu lagi senang je lagi senang lah tapi Amir jangan sampai tak tahulah rumus tu sebab ada soalan-soalan tertentu nanti perlu menggunakan rumus tu Okey. Kalau guna kalkulator macam mana cara dia? Amir tengok di sini. Di butang bahagi ni kan, di atas bahagi tu dia tulis NCR kan. Itulah ini rumus NCR ni lah Okey bagaimana cara untuk kita menggunakan kalkulator ni kita gunakan contoh yang diberikan di sini Okey, di sini kita tekan 7, kemudian tekan shift, tekan butang bahagi dan kita tekan butang 3. Nanti dia akan tulis kat situ 7C3. Kemudian kita tekan sama dengan, dapatlah jawapan. Boleh senang juga senang. Suka dapat lebih mudah Biasalah juga. Okey. Di sini kita lihat ada beberapa nota tambahan di sini Okey, yang pertama. NC0 akan sama dengan 1. Jadi untuk memastikan ni Amir tekanlah kalkulator. Jadi N tu Amir ambil sebarang nombor 5C0 ke 8C0 ke 10C0 ke semuanya akan dapat 1 Okey, begitu juga kalau NC1 dia akan dapat N. Ini juga Amir boleh gunakan kalkulator Okey, kemudian NCN akan sama dengan 1. Okey, jadi macam tadi juga semua ini Amir boleh cek menggunakan kalkulator Okey, dan akhir sekali dinyatakan di sini bahawa NCR boleh juga ditulis sebagai NR, ditulis dalam bentuk matriks macam ni tapi kita jarang-jarang guna kita selalu guna NCR ni lah tapi cuma nak bagi tahu bahawa NCR ni juga boleh ditulis dalam bentuk seperti ni, bentuk matriks ni dan NCR ini dikenali sebagai perkali binomial. Boleh? Itu istilah untuk dia lah Okey, boleh Boleh ke boleh? Okey, bagus. Okey dalam slide ni kita akan lihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan gabungan ni. Okey, contoh yang pertama, berapa bilangan cara memilih 3 daripada 8 orang calon yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam pertandingan bahas? Okey.
Jadi di sini kita tahu ianya adalah gabungan sebab kita tidak perlu membuat susunan. Okey, untuk menentukan bilangan cara memilih ni, kita akan gunakan rumus NCR. Okey, untuk menggunakan rumus ini kita perlu menentukan nilai N dan juga nilai R. Di sini nilai N merujuk kepada 8, iaitu jumlah calon keseluruhannya yang berbakat itu 8, dan yang kita nak pilih ialah 3, dan 3 itu adalah untuk nilai R. Kemudian kita gantikan dalam rumus ini, okey, dan kita selesaikan secara berperingkat di sini yang mana kita perlu potong, kita potonglah di sini, okey. Okey, dan akhirnya kita dapatlah jawapannya, iaitu 56 cara memilih 3 daripada 8 orang calon yang berbakat. Boleh Boleh juga, boleh. Okey, contoh yang kedua, cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Baik, untuk menentukan bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk, maka kita akan gunakan rumus NCR. Di sini N merujuk kepada bilangan bucu heksagon ini, iaitu 6. Manakala R merujuk kepada 3 bucu yang akan membentuk segitiga tu. Jadi maknanya kita akan cari 6C3. Okey. Menggantikan nilai yang berkenaan ke dalam rumus ini, kemudian kita ringkaskan secara berperingkat, dan akhirnya kita dapat jawapannya ialah 20. Jadi maksudnya di situ ada 20 bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Macam mana Boleh Boleh juga, boleh. Okey seterusnya kita lihat 4.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat tertentu. Okey, di sini contoh penyelesaian masalah yang pertama. Satu pasukan bahas terdiri daripada 5 orang peserta calon dari SMK Permata yang berkebolehan terdiri daripada 7 murid lelaki dan 6 murid perempuan. Hitungkan bilangan cara yang berlainan pasukan itu dapat dibentuk jika yang pertama, tanpa sebarang syarat jantina. Yang kedua, setiap pasukan mesti terdiri daripada 3 lelaki dan 3 perempuan. Manakala soalan yang ketiga, setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 perempuan. Okey. Jadi ini adalah contoh penyelesaian masalah melibatkan gabungan dan dia melibatkan syarat-syarat tertentu. Macam tu baik, kita analisis dulu masalah yang diberikan. Di sini dikata iaitu satu pasukan bahas. Satu pasukan bahas ini dia terdiri daripada 5 orang peserta. Maksudnya setiap sekolah perlu menghantar 5 orang peserta untuk mewakili sekolah. Okey. Tetapi di sekolah itu ada lebih daripada 5 orang yang berbakat sebenarnya iaitu ada 7 murid lelaki dan 6 murid perempuan. Dan semua ini adalah pelajar-pelajar yang berkebolehan ataupun berbakat dalam bidang bahas ni. Nampak tak? Jadi dia tak boleh pilih semua dia kena pilih 5 orang saja. Jadi di situ dia nak kirakanlah berapa bilangan cara yang berlainan pasukan itu dapat dibentuk. Boleh faham Boleh juga, boleh. Okey. Kita tengok satu persatu di sini. Kita pertimbangkan syarat yang pertama ni, dia kata tanpa sebarang syarat jantina. Maksudnya kat sini 5 orang yang akan mewakili sekolah ini, dia boleh semua lelaki boleh, semua perempuan boleh, ataupun dicampur-campur. Ada lelaki, ada perempuan, macam tu. Okey, jadi macam mana cara kita nak kira ialah, okey, kita kena dapatkan jumlah calon tu. Jadi 7 tambah 6, 13 orang. 13 orang calon yang berkebolehan. Yang kita nak pilih berapa? Nak pilih 5. Okey. Jadi bilangan pilihan berapa? 13C5. Betul tak? Okey juga, okey. Jadi daripada sini kita boleh gunakan rumus ataupun kita guna kalkulator. Kita dapatlah terus jawapan dia, iaitu 1287 cara pilihan. Okey, untuk soalan B, diletakkan syarat bahawa setiap pasukan mesti terdiri daripada 3 lelaki dan 2 perempuan. Yang ini telah ditetapkan jantinanya. Okey, jadi kita tahu bahawa
jumlah calon lelaki yang berkebolehan ada seramai 7 orang dan calon perempuan ada 6 orang. Jadi syarat yang diletakkan ialah 3 lelaki, 2 perempuan. Jadi daripada sini kita buat pilihan mengikut jantina tu. Okey, kita pilih lelaki dulu. Jadi bilangan pilihan untuk lelaki ialah 7C3 lah kan? Betul cikgu, betul. Okey, seterusnya bagaimana nak tentukan bilangan calon perempuan Bilangan calon perempuan cikgu 6C2 lah cikgu. Okey, betul bagus. Okey. Jadi daripada sini kita akan darabkan 7C3 dengan 6C2 ini. Okey, dan setiap satu kita dapatkan nilainya dan akhirnya kita dapatlah 525 bilangan pilihan. Boleh? Cikgu, kenapa cikgu darab cikgu Bagus soalan tu. Kita darab ni sebenarnya kita sedang menggunakan petua pendaraban. Ingat lagi tak dalam siri video kita yang pertama tu, petua pendaraban? Okey cikgu, okey. Faham. Ingat cikgu, ingat. Bagus. Okey, kita tengok soalan C. Hitungkan bilangan cara yang berlainan. Pasukan itu dapat dibentuk jika setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 perempuan. Apa yang Amir faham tentang sekurang-kurangnya 3 perempuan tu? Maksudnya cikgu, dia boleh 3, dia boleh 4, dia boleh 5 cikgu. Bagus. Baik. Maksudnya kat sini dia boleh 3 perempuan. Kalau 3 perempuan maka lelaki kena 2 lah. Betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, ataupun kita perlukan 4 perempuan. Kalau 4 perempuan, maka lelaki kena 1 lah. Okey, ataupun kita perlukan 5 perempuan. Maksudnya kosong lelaki. Semua peserta tu adalah perempuan. Okey, jadi ini adalah 3 kemungkinan yang boleh kita buat yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 3 perempuan tu. Boleh tak Boleh cikgu, boleh. Okey, kita pertimbangkan satu persatu kalau 2 lelaki 3 perempuan, okey, 2 lelaki itu dipilih daripada 7. Jadi 7C2. Kemudian kita akan darabkan dengan 6C3. 3 orang dipilih daripada 6 orang perempuan tu. Okey, kemudian kita ringkaskan di sini, kita dapati 315 cara pilihan 2 lelaki 3 perempuan. Okey. Seterusnya kita pertimbangkan kes yang kedua pula. Kita nak pilih 1 lelaki iaitu 7C1. Okey, kemudian kita darabkan dengan kita pilih 4 perempuan daripada 6 iaitu 6C4. Okey, kemudian kita dapatkan nilainya dan akhirnya kita dapat 105 cara pilihan. Dan yang ketiga, kosong lelaki, maka 7C0 kita akan darabkan dengan 6C5. Okey. Dan kita dapat di situ 6 jawapannya. Okey, seterusnya untuk mendapatkan bilangan cara yang memenuhi syarat ini, maka kita tambahkan semua nilai yang kita dapat ni. Okey, 315 tambah 105 dan tambah dengan 6 dan akhirnya kita dapat 426 cara pilihan yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 3 perempuan. Macam mana Okey tak Okey cikgu, okey. Terpanjang sikit juga itu biasalah Okey. Okey kita teruskan. Okey, di sini kita lihat contoh masalah yang kedua Dalam sebuah kotak terdiri daripada 10 biji guli yang berlainan warna. Cari yang pertama bilangan cara 3 biji guli boleh dipilih dari kotak itu. Yang kedua, bilangan cara sekurang-kurangnya 8 biji guli boleh dipilih dari kotak itu. Okey, kita lihat yang pertama. Di sini ada 10 biji guli yang berlainan warna. Kenapa diletakkan berlainan warna tu? Nak menunjukkan bahawa 10 biji ini adalah 10 objek yang berbeza. Tu tujuan diletak berlainan warna. Okey, yang kita nak kira apa dah? Bilangan cara 3 biji guli boleh dipilih. Jadi maksudnya sini 10C3.
Okey, jadi kita boleh guna rumus ataupun guna kalkulator, dapat terus di situ iaitu 120 cara. Boleh meh? Boleh juga boleh. Okey, soalan B pula meh. Bilangan cara sekurang-kurangnya 8 biji guli boleh dipilih dari kotak itu. Di sini istilahnya lah meh, sekurang-kurangnya. Jangan salah faham jangan kata kurang daripada 8 pula Sekurang-kurangnya di bahasa Inggeris kita kata at least. Jadi maksudnya dia 8 atau lebih Jadi maksudnya di sini dia boleh 8 biji, boleh 9 dan boleh 10. Tu maksudnya ada 3 kes di sini kemungkinan dia. Jadi kalau 8 biji maka 10 silapan lah bilangan cara dia. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, kita akan tambahkan dengan kalau 9 biji iaitu 10 si 9 kemudian kita akan tambah dengan kalau 10 biji ialah 10 si 10. Jadi gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai-nilai yang berkenaan. Dan akhirnya kita tambahkan keseluruhannya, dapatlah 56. Di sini bermakna bilangan cara sekurang-kurangnya 8 biji guli boleh dipilih dari kotak itu ialah 56 cara pilihan. Okey itulah dia contoh soalan berkaitan dengan gabungan. Boleh? Okey juga, okey. Okey maka dengan itu tamatlah pelajaran kita untuk siri kali ini, sekaligus kita menamatkan bab yang keempat iaitu pilih, atur dan gabungan. Okey, cikgu harapkan Amir buat latihan banyak-banyak sampai Amir betul-betul mantap untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pilih, atur dan gabungan ini. Boleh Okey juga, okey. Okey sehingga kita berjumpa lagi dalam siri pembelajaran yang seterusnya, dan selepas ini kita akan mempelajari bab yang seterusnya, bab yang kelima Okey kita jumpa lagi selamat belajar. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.